Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 1 Mac 2021 bersama saya Janet Bennett. Berita malam dimulakan mengenai perkembangan harian COVID-19 dengan kes positif di Sarawak melonjak ke angka 9,765 selepas 220 lagi kes baru direkodkan hari ini. Timbalan Ketua Menteri merangkap pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS Dato' Ahmad Douglas Unggak Embas dalam sidang media memberitahu kesemua kes berkenaan dikesan di 17 daerah di Sarawak. 57 di Bentulu, 54 di Sibu, 37 di Miri, 20 di Kapit, 12 di Kuching, 10 di Julau, 8 di Dalat, 5 di Serike, 5 di Meradong, 4 di Betong, 2 di Song, 1 di Subis, 1 di Bau, 1 di Mukah, 1 di Samarahan, 1 di Bukit Mabung, 1 di Selangau. Sehubungan dengan itu, katanya daerah Selangau kini berstatus merah dan daerah Mukah bertukar status kepada kuning. Daerah Tatau di bahagian Bintulu pula kembali ke status hijau setelah tiada kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari. Manakala di daerah-daerah yang lain pula kekal dengan status sedia ada. Sementara itu, Dato' Ahmad Douglas memberitahu jumlah kes pulih dan discharge juga meningkat kepada 7,263 orang bersamaan dengan 74.38% dari jumlah keseluruhan apabila 199 kes pulih baru telah dicatat di setiap hospital di Sarawak. 82 dari Hospital Sibu, 47 dari Hospital Umum Sarawak, 30 dari Hospital Bentulu, 22 dari PKRC Kapit, 17 dari Serike, 1 dari Miri. Jumlah kes yang masih dalam rawatan dan diasingkan di PKRC dan hospital adalah 2,385. Dalam pada itu, beliau turut mengisytiharkan penambatan kluster berdayan di daerah Serian setelah tiada kes baru dikesan atau dilaporkan dalam tempoh 28 hari. Kluster yang masih aktif, kluster Muhibah Betong, penambahan 2 kes, kluster Emperor Jambu, penambahan 1 kes, kluster Sungai Bakong, Meradong, tambah 4 kes penambahan, Jalan Green 3 kes, Kelong 5 kes, Pasar Sibu 2 kes. Berucap dalam sidang media yang sama, Menteri Belia dan Sukan Sarawak Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah memaklumkan prosedur operasi standard SOP bagi sukan dan rekreasi yang dibenarkan oleh kementeriannya dan JPBNS. Aktiviti sukan dan rekreasi yang dibenarkan. Semua aktiviti sukan dan juga rekreasi bagi kategori individu dan berpasukan bagi tujuan aktiviti latihan, permainan dan juga perlawanan sama ada untuk indoor ataupun outdoor dengan mematuhi semua SOP sektor sukan dan rekreasi tanpa kehadiran penonton. Yang kedua, penganjuran kejohanan dan juga pertandingan adalah tertakluk kepada kelulusan Kementerian Belia dan Sukan Sarawak dan juga dimaklumkan kepada SDMC ataupun State Disaster Management Committee. Dan yang ketiga, kebenaran beroperasi dan menggunakan fasiliti-fasiliti sukan oleh orang awam adalah terhad dengan surat sokongan daripada Kementerian Belia dan Sukan Sarawak atau State Disaster Management Committee. Turut dimaklumkan beberapa aktiviti sukan dan rekreasi yang masih dilarang dan tidak dibenarkan. Aktiviti-aktiviti sukan dan rekreasi yang dilarangkan, penganjuran, kejohanan, pertandingan dengan kehadiran penyokong dan juga penonton tanpa kebenaran daripada Kementerian Belia dan Sukan Sarawak KBSS ataupun daripada State Disaster Management Committee. Yang kedua, aktiviti-aktiviti massa ataupun aktiviti-aktiviti yang melibatkan orang ramai, yang melibatkan penyertaan orang ramai pada satu masa seperti fun run, triathlon, fun ride, maraton dan sebagainya, semuanya adalah dilarang.
Berita seterusnya, isu gelandangan sentiasa menjadi fokus utama Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak KWKPK. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu kementerian itu telah menjalankan sebanyak 113 operasi menyelamat gelandangan secara bersepadu dan bersasar antara tahun 2020 sehingga Februari 2021. Menurutnya, seramai 301 orang gelandangan telah berjaya diselamatkan daripada keseluruhan operasi yang dijalankan dalam tempoh tersebut. Pada tahun 2020, 83 operasi dan pada sehingga Februari 30 operasi. Walaupun dalam keadaan PKP, kita masih menjalankan iaitu operasi secara bersepadu dan secara bersasar. Pada tahun 2020, 83 operasi, bahagian yang terlibat 11 dan jumlah yang berjaya diselamatkan 237. Dan as of setakat bulan Februari pada tahun ini, 30 operasi dan melibatkan 8 bahagian dan jumlah yang berjaya diselamatkan adalah 64. Dalam sidang media di Kuching pada Isnin, beliau menjelaskan antara punca yang menyebabkan mereka menjadi gelandangan seperti masalah keluarga, masalah kesihatan mental, tiada tempat tinggal, ketagihan minuman keras dan substans dan dibuang kerja. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Fatimah memberitahu pihaknya sedang membina sebuah tempat transit gelandangan TTG di Sibu dan dijangka siap pada Ogos tahun ini bagi memantapkan sokongan sosial kepada golongan tersebut. Jadi kita akan sediakan tempat untuk mereka membersihkan diri, mandi, tukar pakaian, kemudian sebelum tidur, sekurang-kurangnya ada supper ataupun makan malam lah, supper. Kemudian tidur pada malam hari, pada siang hari mereka boleh keluar. Tambahnya, TTG tersebut akan diuruskan oleh Pertubuhan Amal Kebajikan Shanzian Chapter Sibu. Selanjutnya, jabatan dan agensi kerajaan terlibat di Miri digesa agar segera memulakan persiapan bagi menghadapi fenomena kebakaran terbuka di Kuala Baram, Tudan dan Permajaya. Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Lee Kim Shin berkata, persiapan awal itu berikutan bahagian Miri diramal akan mengalami musim kemarau beberapa bulan akan datang. Beliau juga mengarahkan Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Miri dan Jabatan Alam Sekitar JAS Miri melakukan pemantauan secara kerap menggunakan drone yang dilengkapi pembesar dengan thermal image dan speaker untuk memberi amaran bagi memantau kawasan yang kerap berlaku kebakaran. Selain itu, notis amaran dan kompaun kepada pemilik tanah yang melakukan tindakan pengawalan tanah masing-masing termasuk jagaan fire break dan melakukan pembakaran secara terbuka. Ditemui selepas mengetuai rombongan Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian JPBB Miri di Menara Tinjau Tudan Miri pada Ahad, adu senanin itu juga mahu pos kawalan pencegahan awal kebakaran yang terdiri daripada petugas Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA) diwujudkan sebanyak 3 buah di Kuala Baram dan 1 di Menara Tudan. Masih dengan laporan di Miri, program vaksinasi fasa 1 kepada Barisan Hadapan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan bukan KKM di Miri akan bermula Sabtu ini di Dewan Eastwood dan Dewan Datuk Pemaisuri Permajaya. Ia dinyatakan Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana JPBB Miri Dato' Lee Kim Shin menerusi kenyataan media selepas menghadiri mesyuarat secara Zoom dengan JPBNS pada Isnin. Jelas Dato' Lee, pemberian 2 dos vaksin dengan selang 21 hari antara dos pertama dan dos kedua dijangka akan tamat pada minggu pertama bulan April 2021. Aktiviti pemberian vaksin untuk kategori Barisan Hadapan akan dilaksanakan serentak secara berjadual dan melalui temu janji di 6 pusat pemberian vaksin PPV di bahagian Miri. Manakala di Selangor dengan penduduk rumah panjang di kawasan itu yang layak mendapat vaksin COVID-19 tidak perlu takut dan ragu-ragu untuk tampil menerima suntikan vaksin berkenaan. Pegawai Daerah Selangor Inting Nyamin berkata, suntikan itu penting demi memutuskan pandemik COVID-19. Selamat pagi, ini Sarito. Malah kami berubahnya kena presentasi Dewan Selangor, Selangor. Kemudian kepada
itu mayu bala bukai dia saya di semua office berlain si bala doktor bala semua bala silang kebuai sama itu bala semua panggil yang sudah polis bala sudah Jepang bala sudah rela siap bebas selesai itu dan bala kami yang lain itu minta semua bala bukai bala kemampuannya dia pakai sama datai menangi takut ada biasa ya semua misalnya. Okay, cuma isi sakit kalau yang biasa normal bakal kita lama tu bakal nak kita lama tu kita cukup ada yang nangis tu dirau kita tu wajib mesti kena kita jaga kita kena kita jaga orang bukai lindungi kita lindungi semua jadi nak pesannya atau okey banyak terima kasih. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS selepas menerima suntikan vaksin COVID-19 peringkat daerah Selangor pada Isnin. Program vaksinasi tersebut menyaksikan seramai 60 petugas barisan hadapan yang terdiri daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, Rela, Bomba dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia telah divaksin dengan dos pertama. Selanjutnya, seramai 2,521 murid dari 40 buah sekolah rendah di seluruh daerah Bau kembali memulakan sesi persekolahan bermula pada Isnin selepas ditangguhkan sebelum ini berikutan penularan pandemik COVID-19. Pegawai Pendidikan Daerah Bau, Charlie Ugang berkata, pembukaan semula sesi persekolahan itu melibatkan seramai 956 orang murid prasekolah, tahun 1 789 orang dan tahun 2 776 orang. Menurutnya, pembukaan sesi persekolahan tahun ini juga menyaksikan para murid dan guru menyesuaikan diri dengan norma baharu serta prosedur operasi standard SOP. Semasa ditemui Unit Komunikasi Awam Sarawak, selepas melakukan tinjauan di Sekolah Kebangsaan SK Sungai Pinang pada Isnin, beliau menambah pihak sekolah mengutamakan SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Tambahnya, SOP tersebut merangkumi aspek bermula murid sampai ke pintu pagar sekolah, ketika murid berada di sekolah dan SOP ketika pulang. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.